Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kulli walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, khassana bi khairi kitabin unzil wa akramana bi khairi nabiyyin ursil wa atamma alaina bi a'zami dinin syara'. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh ballagha ar-risalata wa adda al-amanata wa nasaha al-ummah wa jahada fillahi haqqa jihadihi wa tarakana 'ala mahajjatil bayda laylaha kanahariha la yazighu 'anha illa halik. Wassalatu wassalam daimain mutalazimain ala habibina wa syafi'ina wa dhukrina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi wastanna bi sunnatihi wa iqtada bi ta'alimihi ila yaumil hashr wal jazaa. Amma ba'd. In uridu illa al-islaha ma istata'a wa ma tawfiqi illa billah alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Yang saya hormati Al-Fadil Tuan Pengurusi Majlis, Tuan Imam yang baru saja selesai bersama kita mengimami solat subuh berjamaah, para ulama, para ustaz, pengurusi masjid dan ahli-ahli jawatan kuasa, seterusnya muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Pada pagi ini saya ingin mengajak muslim-muslimat yang dirahmati Allah sekalian untuk kita bertukar-tukar dan berkongsi maklumat. Kerana tujuan saya datang kemari bukan untuk mengajar, tetapi lebih berbentuk untuk tukar-tukar maklumat tentang adab-adab kita melakukan ziarah kubur. Apabila kita sebut adab-adab untuk melakukan ziarah kubur ni, rasa saya lah dalam masyarakat Melayu kita, ziarah kubur itu sendiri sesuatu yang tidak pelik. Setengah orang rajin ziarah kubur, setengah orang tak ziarah-ziarah, setengah orang ziarah pada hari raya sahaja. Setengah orang tak kenal kubur, kubur pun tak kenal. Pasal kubur tu mai rupuk, ada 4 kaki. Pasal tak cakna langsung. Jadi apa kata pandangan Islam tentang ziarah kubur? Dan bagaimana dikatakan sebagai ziarah kubur yang menepati sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, pertama sekali antara adab yang perlu kita buat semasa menziarahi kubur ialah kena betulkan niat. Innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Hadis muttafaq alaih. Sesungguhnya segala amalan itu berdasarkan kepada niat, dan seseorang itu dikira berdasarkan apa yang dia niatkan. Maknanya apa tuan? Artinya kita ziarah kubur tadi tujuannya untuk apa? Tujuannya adalah untuk disebut dalam hadis Nabi, tujuan paling besar ziarah kubur itu ialah untuk kita sendiri mengambil manfaat. Untuk kita sendiri mengambil manfaat. Pasal disebut dalam sebuah hadis yang sahih, kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur ala fazuruha fa innaha turikul qalba wa tudmi'ul ayna wa tudzakkirul akhirah fala taqulu hajran. Hadis ini sahih. Dulu aku pernah melarang kamu, kata Rasulullah, daripada menziarahi kubur, maka sekarang ziarahlah kubur, kerana ziarah kubur itu boleh melembutkan hati,
mengalirkan air mata, mengingatkan akhirat. Dan apabila kamu menziarahi kubur, maka jangan kamu mengeluarkan perkataan-perkataan yang keji dan buruk. Jadi ada 4 perkara disebut dalam hadis itu tu. Jadi disebut dengan jelas motif sebenar dan tujuan sebenar kita ziarah kubur itu ialah untuk kita sendiri mengambil manfaat. Jadi maknanya ziarah kubur untuk tujuan manfaat ini boleh berlaku apabila kita menziarahi kubur orang Islam, sanak saudara dan sebagainya. Pertama. Yang kedua, boleh juga menziarahi kubur bukan Islam. Sebab tujuan ziarah kubur tadi untuk ambil manfaat untuk diri kita. Bukan kita nak minta sesuatu daripada ahli kubur tu. Jadi dalam soal ini tuan-tuan dan puan sekalian, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menziarahi kubur kepunyaan ibunya. Sedangkan kita tahu ibunya meninggal sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam diutuskan menjadi rasul, jauh sangat. Ketika ibunya berumur 6 tahun, Nabi kita sudah pun wafat. Jadi Nabi pernah menziarahi kubur ibunya, dan Nabi pernah ketika menziarahi tadi memohon kepada Allah untuk mengampunkan untuk ibunya, tetapi Allah Ta'ala tidak mengizinkan. Jadi maknanya kita menziarahi kubur tuan, asasnya adalah untuk kita sendiri mengambil manfaat. Kerana kita kena ingat, orang yang duduk dalam kubur itu dia mendahului kita. Macam kita kata orang beratur nak beli stand, dia pejabat pos, maka hok mana duduk depan tu dia yang dapat stand tu dulu, dan kita hok belakang ni akan menyusul menemui dia, cuma kita kemudian. Jadi kalau setengah orang dia tak faham tuan, bila seseorang itu mati dia bergembira kerana dia dapat harta. Itu nombor 1, dia dapat harta pusaka, dapat 1/8, dapat 1/4, dapat itu, dapat ini. Dia tak sedar bahawa dia sedang menunggu giliran, dan dia akan bertemu dengan orang yang mati dulu daripada dia tu. Cuma waktu dulu ikut giliran dia, dan kita akan datang kemudian. Jadi buat apa kita nak gembira? Sebab kita akan kembali tempat yang sama. Yang keduanya tuan-tuan, kita adalah amanah Allah. Kita ni kepunyaan Allah Subhanahu wa taala. Dan apabila sampai masanya Allah Ta'ala panggil, maka berlakulah inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Jadi kita tak boleh nak tolak lah apabila dia panggil. Jadi oleh kerana kita ni merupakan amanah Allah tuan-tuan, maka perlulah kita berhati-hati dalam hidup ini. Hidup ini adalah untuk kita bersaing tuan-tuan, bersaing untuk membina amalan soleh. Wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Dan dalam membina amal soleh tu hendaklah kita bersaing. Tak ada yang menguntungkan tuan-tuan. Kalau orang tak mari masjid, tak buat sedekah, tak buat amal soleh, tak ada rugi, dia sendiri yang rugi. Yang buat amal soleh menguntungkan siapa? Orang yang buat itulah. Dan nak tahu untung tak untung hari kiamat besok. Kalau tuan rujuk dalam kitab Tazkirah oleh Al-Imam Al-Qurtubi, disebut dalam kitab Tazkirah oleh Al-Imam Al-Qurtubi bagaimana apabila semua manusia sudah pun dibangkitkan Allah Ta'ala daripada kubur masing-masing, maka pada masa itu pemberian pakaian akan diberi. Pemberian pakaian kepada orang duduk pada mahsyar itu akan diberi. Ada yang diberi dahulu, ada yang diberi kemudian. Jadi tuan-tuan bayangkanlah kalau kita duduk datang ke masjid 2 orang, dan di pada mahsyar dalam keadaan tidak ada pakaian, tiba-tiba kawan kita sebelah tu diberi pakaian dulu. Apa pandangan tuan-tuan? Apa rasa hati kita? Kenapa pula dia diberi pakaian dulu? Kenapa saya tak diberi pakaian? Jawabnya bergantung pada kelebihan amalan dia. Sebab dia dulu segera dalam melakukan amal ketaatan. Maka Allah Ta'ala jelmakan amal ketaatan dalam bentuk pakaian. Sebab itu Sayyidina Umar radhiyallahu anhu akan datang pada hari kiamat kelak dengan keadaan memakai jubah yang labuh sampai jubah itu mengheret sampai kaki, sebagai satu simbolik bahawa cepatnya beliau itu melaksanakan amal soleh, menghidupkan sunnah, mengatasi orang-orang lain. Maka digambarkan dalam bentuk pakaian seperti itu. Jadi tuan-tuan bayangkanlah kalau sekini kita nak beli nasi lemak sekalipun, nak beli nasi lemak, tuan-tuan beratur, sama-sama beratur, tiba-tiba tuang jual nasi lemak tu dia tak tanya kita, daripada tadi dah kita duduk depan, tidak tanya pun, dia tanya sebelah tu kecil hati ataupun tidak tuan-tuan. Memang kecil hati Allah. Daripada tadi kita tunggu, dia tak tanya pun kita. Atas urusan duniawi pun kita kecil hati kan? Bagaimana pula ada akhirat, malaikat datang yang tak tahu ke kita, dia beri ke orang sebelah tu pakaian. Ini sesuatu yang sangat menggerunkan, sesuatu yang sangat menakutkan. Sebab sebelum mati perlu kita berlomba-lomba. Dan setiap orang di kalangan kita tuan-tuan berpeluang untuk masuk syurga. Syurga itu seluas langit dan bumi, pintunya yuftah ala misra'i. Misra'i dia panggil misra'iha, maknanya syurga itu dibuka seluas-luasnya. Peluang untuk kita masuk mudah.
Macam mana? Buatlah amalan. Jangan kedekut untuk berbakti, jangan kedekut untuk sedekah, jangan kedekut untuk bantu umat Islam, dan berbagai-bagai usaha-usaha amal soleh yang lain lah, untuk masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang pertama. Jadi kita kena perbetulkan niat kita ziarah untuk apa. Sebab apa saya kata begitu, tuan-tuan? Kalau tuan-tuan baca satu majalah ni, ni majalah, kita baca majalah bahasa Inggeris lah, di Amerika Syarikat, dan juga satu buku, dan buku tu telah pun saya terjemahkan dalam bahasa Melayu. Penjajah sekarang, tuan-tuan tahu tak, penjajah sekarang, terutama sekali Amerika Syarikat, dia memang sengaja suruh umat Islam ni puja kubur. Ini satu rahsia yang dibocorkan oleh pihak pentadbiran Amerika Syarikat. Kemudian dia terjemahkan rahsia itu ke dalam bahasa Arab. Antaranya apa? Antaranya mereka suka sangat tempat-tempat yang dikatakan sebagai kubur-kubur wali. Kubur tu tak tahu kubur siapa, wali tak wali orang tak tahu, tapi mereka suruh masyarakat setempat cari kubur yang dianggap sebagai wali, dibina besar-besar binaan atas kubur tu, dan latih seorang sebagai penjaga kubur itu. Maka banyaklah orang datang untuk bayar nazar. Dan di antara malapetaka ini berlaku di Afghanistan. Apabila mereka berjaya menguasai Afghanistan, maka di antara benda langkah pertama dibuat oleh mereka ialah membesarkan kubur-kubur. Jadi adalah seorang syekh pakai serban besar, orang bayar nazar ke kubur dia, bila ditanya, dia kata kerajaan Taliban ni satu kerajaan yang sangat dahsyat, kerana dia telah meruntuhkan kubur-kubur rata dengan tanah, kata dia. Tetapi mereka datang, dia telah membenarkan semula kubur itu dibina, dibayar nazar dan sebagainya. Mereka pula. Kemudian datang pula orang perempuan bayar nazar, menangis-nangis di situ. Dia kata dia dulu anak perempuan, sekarang dia nak anak lelaki pula, minta dengan kubur tu. Itu tuan-tuan, musuh dah mula masuk campur. Di negara kita mungkin belum masuk campur lah bab ni kan, tapi dia mereka sudah masuk campur. Tapi itu pun tidak kurang, atas kubur kita besar kan main, berjala. Sedangkan tuan-tuan cuba baca dalam mana-mana kitab mazhab Syafi'i, kitab fiqh muyassar, kitab fiqh manhaji, kitab muqtamad fi fiqh al-Syafi'i, kitab mukhtasar majmu' syarah muhazzab, kitab Fathul Wahhab, kitab apa? Kitab Iqna', kitab kecil, kitab besar, tak ada kata kita boleh tinggikan kubur tu selain pada secengkal. Apalagi kita nak buat kita nak buat kepuk, tak ada kepuk, bukan kerepuk, kepuk orang panggil kan, kepuk. Siap mengukir ayat Quran waktu saja 16,000. Ya, kalau wi kepada masa banjir Kelantan selesai. Nak mana orang yang tenggelam baru ni. Waktu bahagian sekepuk kan, kalau 16,000 kali dengan 10 berapa? 160,000. Jadi motif kita pertama sekali pertulkan niat untuk ke kubur. Yang kedua, jangan bataskan masa. Nak ziarah kubur ni jangan batas masa. Hari raya baru nak pergi, saya sebut tadi. Hari raya baru nak pergi. Hari raya bukan hari ziarah kubur. Hari ziarah hari bertakbir, bergembira pasal menang lawan hawa nafsu. Jadi kita ambil peluang sebab kita kosong-kosong, kita untuk ziarah kubur. Tapi kalau tuan-tuan etikadkan hari itulah merupakan hari ziarah kubur, itu salah. Tidak menempati sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, rasanya masyarakat Melayu kita tak ada sampai etikad hari itu hari perlu ziarah kubur. Cuma kita pergi di situ, tuan-tuan masih sekalian, kerana kita rasa masanya agak kosong, terluang, tak pergi kerja hari itu, maka kita pergi kubur. Tetapi sebenarnya dari segi sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, proses kita nak ziarah kubur tadi mesti dibuat tiap masa dan ketika, sebab kita nak ambil manfaat. Kita nak ambil manfaat untuk diri kita ni, sebab kita akan pergi. Dan sebahagian daripada ulama menyebut, contohnya dalam kitab tazkirah, dia kata pergi dekat kubur tu, sebelum kita berdoa, kita bayangkan bahawa si kubur, si ahli yang mati tadi, dia sudah pun menjadi tulang-tulang, hancur sebahagian daripadanya, dan kita yang duduk atas ni akan jadi seperti dia. Segala kemewahan hidup yang kita miliki selama ini sedikit pun tidak mampu, tuan-tuan nak bawa dia. Baru ni ada seorang bintang filem mati, habis dia bawa dengan harta dia, bawa masuk dalam kubur. Jadi ini berlaku bukan di negara kita lah, di negara luar. Tak ada makna, itu sikit pun tak ada makna. Jadi yang kedua, masa tidak boleh dibataskan kepada hari-hari tertentu. Sebab Nabi kita tidak pernah mengajar untuk ziarah kubur tadi. Nabi kata ala fazuruha, ziarahlah bila-bila. Yang ketiga, dalam ziarah kubur ni tidak terbatas kepada orang lelaki saja. Orang perempuan juga boleh menziarahi kubur dengan beberapa syarat. Dengan beberapa syarat. Antaranya orang perempuan ziarah kubur ni, dia tidak boleh keluar, dia mesti keluar dengan izin suami. Yang kedua, dia hendaklah memakai pakaian yang benar-benar menutup aurat. Yang ketiga, dia tidak boleh tabarrujal jahiliyah.
Tidak boleh memakai bawang antaranya lah, tidak boleh bersolat dan sebagainya. Yang keempat, pastikan dia tidak terabai rumah tangganya. Dengan sebab keluar ke kubur sangat, akhirnya lupa masak, lupa kewajipan kepada suami, lupa kepada anak-anak dan sebagainya. Dan seterusnya, masa dia keluar, dia tidak boleh meracau-racau, tuan-tuan, menepuk pipi, mengoyakkan poket-poket ni, mengoyakkan jubah, itu tak boleh. Ini bersyarat diletakkan kepada kaum wanita kalau dia nak ziarah kubur. Artinya untuk nak ambil manfaat, tuan-tuan, tidak terbatas pada orang lelaki saja, orang perempuan pun boleh. Seterusnya, tuan-tuan, kalau kita rujuk kepada hadis Nabi dia, antara ada ziarah kubur juga ialah dia kata masa kita berjalan antara kubur-kubur tadi, kalau bolehlah tidak berjalan menggunakan sepatu atau menggunakan selipar. Dalam konteks zaman dulu, kubur-kubur macam kubur baket dan sebagainya, kubur tu tanahnya rata, bersih, dan kita mungkin boleh tengok paku-paku ada situ. Dalam konteks Malaysia ni, tuan-tuan, rupuk panjang, jalan mungkin ada ular, udah kubur tak jangan kita tengok, raya baru kita tebah. Contohnya lah, raya baru tebah. Jadi bila kita lalu tu mungkin ada ular, maka tidak mengapa, tak salah pun kalau kita berjalan, kita mungkin pakai selipar dan tak ada apa. Pada asal dalam hadis disuruh pakai selipar, tak pakai selipar sebagai menghormati si mati tu. Tapi kalau tak pakai selipar, mungkin kaki kita kena kaca ke, kena paku ke, dan mungkin juga ada ular dan sebagainya, maka adalah dibenarkan kita pakai selipar pada masa itu kerana ada hajat dan ada masalah, macam budaya orang Melayu kita lah. Seterusnya, tuan-tuan masih sekalian, apabila sampai di kubur tadi, hendaklah kita memberi salam secara umum pada orang Islam yang ada di situ. Memberi salam secara umum. Assalamualaikum ya ahlad diyar minal mu'minina wal muslimin, antum sabiqun wa inna insyaallah lahikum, as'alullahu lana wa lakumul afiyah. Itu beri salam. Jadi itu dalam bahasa Arab. Dalam bahasa Melayu ni kita sebutnya Assalamualaikum, wahai orang-orang yang berada dalam negara kaum mukminin dan mukminat, kamu tuan-tuan sekalian telah mendahului kami, insya-Allah kami akan menyusul tuan-tuan di belakang. Kami mendoakan untuk kami dan juga tuan-tuan keselamatan dan kesejahteraan. Itulah dah paling kurang Assalamualaikum. Dah mula-mula nak masuk dalam kawasan kubur tu. Kemudian seterusnya kita menuju kubur-kubur yang kita nak cari. Mungkin kubur ibu kita, mungkin kubur anak ke, kubur siapa-siapa, kubur toki ke. Pergi di sana memberi salam. Sebahagian daripada ulama mengatakan adabnya ialah memberi salam dengan menghadap pada bahagian muka si mati. Adab lah. Ni adab lah, bukan hukum hakam, adab. Jadi duduk depan tu, beri salam kepada dia. Jadi kemudian seterusnya membaca Al-Quran inilah yang menjadi perbahasan di kalangan ulama kita. Sebahagian daripada ulama mengatakan bahawa baca Quran itu tidak digalakkan di atas kubur. Sebab kubur bukan tempat untuk baca Al-Quran. Nak berdoa tak apa, tapi nak baca Quran, kubur bukan tempat baca Quran. Kalau kita nak sampaikan pahala kepada si mati, kita boleh baca Quran di mana-mana. Tapi tempat kubur tu sangat berbahaya dari sudut apa? Mungkin atas kubur tu ada kepengan-kepengan jasad manusia ke, duduk atas dan sebagainya. Jadi kubur tu, kawasan tu tak bersih. Kawasan tu tak bersih. Sebab itu tidak dianjur, bagi ulama ini tidak dianjurkan kita baca Quran di atas kubur. Pasal apa? Sebab kubur tu asalnya bukan tempat baca Quran. Dan nak baca Quran, nak sampaikan pahala pada si mati, bagi ulama yang mengharuskannya, boleh baca di rumah, boleh baca di masjid, boleh baca dalam kereta, boleh baca. Dan semalam saya sebut dah pandangan Syekh Abu Bakar Jabir Jazairi dalam kitab Minhaj Muslim. Dia kata selesai kita baca, kita pun angkat, ya Allah Tuhanku, kau sampaikanlah pahala daripada bacaanku tadi kepada ibu bapakku, kepada rakan-rakanku, kepada hingga satu persatu kita boleh sebut. Tapi tidak dibataskan oleh beliau mesti baca di atas kubur. Kerana baca atas kubur ni asasnya tidak ada. Dalam pada itu ada riwayat mengatakan bahawa Ibnu Umar pernah riwayatkan supaya bila dia mati dibaca atas kuburnya akhir surah Al-Baqarah dan sebagainya lah. Tetapi riwayat ini bila kita periksa, kita cek ikut sistem hadis, dia merupakan satu riwayat yang tidak berapa kuat. Riwayat tak apa kuat. Riwayat yang benar baca Quran atas kubur. Dalam pada itu, tuan-tuan, kalau tuan-tuan rajak di dalam kitab fiqh Islami wa adillatuh, adalah pendapat yang dhaif, pendapat yang lemah, mengatakan boleh baca Quran itu di atas kubur. Dan di antaranya Syekh Profesor Dr. Wahab Az-Zuhaili membawa satu hadis. Dia kata hadis riwayat Ad-Darqutni, boleh baca Qul huwallah sebanyak 11 kali. Duduk kat manusia mati itu baca Qul huwallah sebanyak 11 kali. Dan inilah hadis ini tidak kuat manalah, dia dhaif saja. Baca. Kemudian seterusnya kita berdoa untuk memohon istighfar untuk si mati. Di sana ada hadis hadis riwayat
dalam kitab Musnad Al-Firdaus ada disebutkan bahawa orang yang mati itu dikata orang yang duduk dalam kelemasan, dan dia sentiasa mengharapkan orang buat sesuatu untuk menyelamatkan dia. Jadi maknanya kalau kita tahu pahala, dia bergembira. Gembiranya si mati itu disebut mengatasi gembira dia memperoleh segala harta langit dan bumi di sana lah. Ini berdasarkan hadis riwayat Musnad Firdaus. Jadi tuan-tuan, jangan lupalah kita. Jadi untuk nak berdoa, tak mestinya kita berdoa di atas kubur. Ni lepas sembahyang ni tuan. Kita ingat lepas sembahyang ni. Sebab itulah setiap orang Islam kalau dia berdoa, dia sebut perkataan Allah ma'fil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat. Dia tak sebut secara khusus, dia sebut secara umum, maka dia sebut dengan penuh keikhlasan, pahala juga akan sampai kepada si mati. Ibn Qayyim sebut dalam kitab Ruh. Dalam kitab Ruh Ibn Qayyim kata pernah berlaku, Ibn Qayyim kemukakan satu kisah dalam kitab itu bagaimana seorang hamba Allah telah dikuburkan. Dia telah dikuburkan. Kemudian dia ni tuan-tuan berada dalam satu kawasan lapang sambil mengutip benda-benda yang orang lain semua kutip benda, tapi dia tak kutip benda. Jadi bila ditanya pada dia kenapa, sebab dia kata anak dia yang masih hidup atas dunia dahulu mengiring pahala doa dan sebagainya atau ke dia, dan setelah anak dia tu mati, dia mula bersama dengan masyarakat orang-orang lain kutip sesuatu. Itu berdasarkan kisah yang disebut oleh Ibn Qayyim dalam kitab Ruhnya. Jadi maknanya apa dia kata? Yang penting sekali doa kita lah. Doa kita tu tak mesti dibuat atas kubur. Atas kubur ni tujuan untuk kita manfaat diri kita sendiri. Doa tu sentiasa kita buat lepas sembahyang fardu, buat sama-sama. Lepas zuhur buat, puasa buat, untuk dia, minta dia. Allah Ta'ala selamatkan dia, Allah Ta'ala ampunkan dia. Suka sangat mereka ini bila mendapat habuan daripada doa-doa yang kita bacakan untuk mereka. Kemudian seterusnya Imam Qurtubi sebut dalam kitab Tazkirah, dia kata setengah umat Islam ni dia masuk dalam lubang kubur penuh dengan dosa-dosa, penuh dengan dosa-dosa, tetapi bila keluar nanti dia bersih daripada dosa. Kenapa tuan-tuan? Antaranya bila dia mati, orang sembahyang kepada dia. Sembahyang itu makna apa? Permohonan, istighfar untuk si mati supaya Allah Ta'ala mengampunkan dosanya. Itu salah satu dia disuruh syariatkan sembahyang. Kita minta Allah Ta'ala merahmatkan dia, kita minta Allah Ta'ala ampunkan kepada si mati. Kesan daripada itu, asalnya dia masuk dalam kubur penuh dengan dosa-dosa. Akhirat besok dia kembali dalam keadaan keluar pada kubur tidak ada dosa. Antaranya kesan tadi. Dan yang kedua, kesan yang kata Ibn Taymiyah ialah kesan soal munkar dan nakir. Soalan itu tuan-tuan, terkejut dan ketakutan dengan soalan itu, dia boleh menggugurkan dosa. Mungkin kita tidak tahu. Bila saya tengok, saya pun tahu, ada juga disebut dalam kitab, dia panggil Tasliyatu Ahlil Masaib. Kitab itu oleh Muhammad Al-Mumbaji. Dalam kitab itu menyebut, dia kata di antara dosa yang boleh menghapuskan orang yang telah mati itu ialah apa benda ni, di antara amalan yang boleh ini dia kata perkara yang boleh menghapuskan dosa yang dibuat oleh si mati ialah soalan munkar dan nakir. Soalan munkar dan nakir dia terkejut ketakutan dia rupa-rupanya boleh menghapuskan dosa untuk si mati tu. Kita memang takutlah soalan tu. Pasal apa takut soalan tu? Sebab soalan tu tuan-tuan dia bersifat audit. Audit macam siapa-siapa kita pegawai kerajaan, bila audit nak mari, kita duduk di sekolah dan sebagainya, audit nak mari memang takut benar. Ya, kita duduk masjid, orang kata nazir masjid nak mari, nak tengok kita punya akaun macam mana, belanja macam mana, keluar macam mana. Oh, ketua Tok Imam, ketua Tok Bila, ketua hak lain nak saya cerita, kau ketua lagi lah. Takut tang nak duit ni belanja macam mana. Maka begitulah tuan-tuan, ketika di sana, padahal soalan-soalan yang ditanya di kubur tu soalan asah je. Riwayat yang paling sahih dia sebut man rabbuka. Hak biasa kita belajar ma rabbuka. Man. Ada juga sebut ma, ada sebut man. Ada lagi riwayat tu. Ada riwayat sebut ma rabbuka, ada sebut riwayat man rabbuka. Lepas tu pasal apa dia tanya Rabb? Pasal apa dia tidak tanya man ilahuka? Siapa ilah kamu? Tapi dia tanya siapa Tuhan kamu? Siapa? Dalam bahasa Arab datang Rabb bila disebut secara bersendirian termasuk di dalamnya ilah. Tapi kalau disebut berasingan, maka dia membawa suku-suku. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Rabbin nas lain dah, ilahin nas lain dah. Ilah maknanya berhak di semua. Rabb maknanya Tuhan yang memelihara, memberi rezeki, memanjangkan umur, menjadi, mencipta. Itu dipanggil Rabb. Beza antara Rabb dengan ilah. Seterusnya tuan-tuan dan sekalian, setelah selesai kita berdoa, ada beberapa perkara yang perlu kita jaga dari segi adabnya. Jangan sekali-kali duduk atas kubur. Jangan duduk atas kubur. Dalam pada itu tuan-tuan, kalau tuan-tuan tengok ada hadis mengatakan Rasulullah duduk atas kubur.
ulama pesan jangan duduk atas kubur. Tapi ada hadis tu duduk atas, Rasulullah duduk atas kubur. Ketika anak dia meninggal, Rasulullah mengalirkan air mata sambil duduk tepi kubur, atas kubur. Jadi ulama-ulama hadis mengulah, dia kata Rasulullah duduk atas kubur di situ bukan makna Rasulullah duduk atas kepala kubur atas menyasar orang. Bukan duduk atas kepala kubur tu, maknanya duduk di tepi kubur. Ketika mana anak dia dikebumikan, Rasulullah duduk tepi kubur. Dia panggil ala tepi kubur. Jadi maknanya kesimpulan daripada itu, boleh kita pergi menziarahi kubur dan tidak ada masalah kita duduk di celah-celah. Jangan duduk atas kubur betul, kubur betul. Sebab itu la tu'zil mu'min. Rasulullah kata jangan kamu nyakiti seseorang. Sebab apabila Rasulullah melihat seseorang bersandar pada kubur, dia sandar ke kubur, Rasulullah larang jangan sakiti orang di kubur. Macam tuan-tuan lah ya, kita sekarang ni kalau tuan-tuan duduk tidur netang atas masjid ni, sementara nunggu masuk waktu, mari seorang malah duduk atas kepala kita macam mana? Ya, tuan-tuan duduk cokoh itu, mari duduk, benda ni aku hidup lagi ni. Ya, jadi kehormatan orang yang hidup sama kehormatan dia seperti telah masa dia telah mati. Sebab dalam hadis Tirmizi kata kasrul azmil mayyit ka kasra hayyat. Memotong tulang orang yang telah mati samalah kita potong tulang masa dia hidup. Mana kehormatan orang yang telah mati itu sama standardnya dengan orang masih hidup. Jadi maknanya kita, sebagaimana orang masih hidup tak boleh duduk atas kepala dia, tak boleh duduk atas muka marah dia, maka itu juga lepas dia mati. Tapi kita ni tuan-tuan letak pukang sekali. Sementara nak nunggu pengemarian, kita pijak situ, kita pijak sini atas kubur tu. Kalau ahli kubur tu boleh cakap dia bangun cokoh. Dia bangun, jauh dah sikit nak tidur tak boleh. Contohnya ni. Cuba bayang pasal apa? Pasal menunjukkan kepada kita tak ada adab. Kita berziarah tu maknanya kita tidak ada adab. Jadi kena jaga. Yang ketiga ni pasal apa tuan? Sebab pasal kita punya sistem kubur kita ni tak sama kubur Kristian, tak ada. Kubur Kristian dia atur comel. Sekarang ni sudah mula ada kesedaran di Kuala Lumpur, di mana-mana, di Negeri Sembilan dan sebagainya, ada kubur yang diatur comel. Jadi kita nak jalan tengah tu comel. Berjujur comel. Di kubur Mahmudiah di Johor Bahru, dia atur jujur comel. Kan? Tapi kita kadang-kadang masih kubur kita letak bukan tak comel, orang nak ziarah pun payah. Sekarang ni sudah ada dalam kerajaan negeri macam Terengganu, dia letak satu benda kompas tu tengah-tengah kubur supaya bila kita tanam ikut sistem tu. Jadi berjujur comel lah. Tak macam dulu letak bukan sekali. Kita ngaji atas ni, kita duduk atas tu. Jadi masalah. Sepatutnya kubur tu comel, sepatutnya buat comel dan bukan tempat yang menakutkan. Dalam masyarakat kita bila sebut kubur, orang tak pergi, takut nak waktu malam. Ya, kalau kita naik motosikal baru balik dengar orang ceramah. Bukan benda lalu kawasan kubur. Patut kita lalu 20 km, 140 km. Dia balik, yang betul tak mau tengok kubur. Padahal kubur tu siapa dia, tok kita, tok kita dan sebagainya, bukan orang lain. Ya. Jadi ketakutan seperti itu sebab cara kubur itu dibuat dengan suasana seperti itu, dia sangat menakutkan kita. Sebenarnya tak perlu takut. Tempat simpan jenazah kaum kerabat kita tak perlu takut. Jadi kena comel, biar ada sistem baru comel. Ya. Kemudian saya sebutkan tadi tuan-tuan sekalian, sebelum itu bila kita kubumikan jenazah dan tuan, dia tidak dalam mazhab kita Syafi'i, tata rojok kitab mana pun memang tidak disuruh buat bangunan. Paling tinggi sejengkal lah. Dan buat satu tanda. Rasulullah telah membuat tanda kubur Abdullah bin Maz'um, Uthman bin Maz'um. Rasulullah buat tanda. Rasulullah kata, aku nak tahu dengan tanda ini, aku tahu inilah kubur saudaraku dan daripada sinilah aku dapat kuburkan kaum kerabatku seterusnya. Buat satu tanda di situ. Jadi di situ timbul isunya boleh tulis nama, tak boleh tulis nama. Kalau dalam sebahagian daripada pandangan ulama mazhab Hambali, dia kata boleh tulis nama atas kubur tu untuk memudah kita kenal, bukan untuk berbangga. Tapi kalau tulis bangga, tulis kok molek, orang nak bagi setabuk kan? Jadi menguntungkan orang buat kepuk tu lah. Orang tulis kok tu menguntungkan dia, adalah sedikit pendapatan. Sekat tu je lah. Kadang kita hanya tulis nama biasa, nak kenal je tanda. Dan kalau tak tulis nama, dalam mazhab Syafi'i pun banyak ulama dia tengok, dia kata tak tulis nama pun tidak mengapa kan, letak batu sebagai tanda. Sebab tu baru-baru ni apabila Raja Abdullah daripada Arab Saudi meninggal, apa yang berlaku tuan-tuan tengok? Orang tuduh dia sebagai Wahabi. Apa yang berlaku? Kubur dia dibawa jenazah oleh orang biasa, tak ada berdelang meriang, tak ada pangkat yang mengiringi dia, tak ada darjat dan sebagainya. Lepas tu dikuburkan biasa, kemudian letak batu macam biasa saja. Sama kubur dia, rakyat biasa, tak ada apa-apa. Tapi kalau tuan-tuan pergi Maghribi, tuan-tuan pergi ke Maghribi, mana-mana ada duit, cuba terbang ke Maghribi, tengok kubur-kubur setengah tuan syekh tarikat sufi, la ilaha illallah, besar, dia siap kubur tu dah lah besar. Kemudian dia ada pula
Kalau orang panggil apa ni, kubur-kubur dia, 2-3 kubur sengaja dibina untuk menarik perhatian. Bila orang datang situ kita rasa gerung. Rasa gerung, kita pun kata, ini keramat ni. Pasal kubur tengok 3-4. Kemudian di sana tuan-tuan, dia berlomba-lomba. Dia lomba-lomba. Pegawai-pegawai kerajaan hak mana, rasuah dan sebagainya, bila dia nak mati dia insaf. Pandai pula insaf. Dia pun berpesan, kalau aku mati, tanang di masjid pulang tu. Tanang masjid. Bukan tanam barang. Pak orang ramai tak ambuh. Tanah dalam masjid. Siap dia belum mati tu beli tanah terus. Jadi sebahagian kita tengok di sini, tuan-tuan pergi ke Ribak Sufi dan sebagainya, penuh dengan kubur-kubur. Ribak tu nak mayang dah. Tu kubur. Pasal apa? Dibeli dah tanahnya oleh orang yang si mati sebelum dia mati. Pasal nak dapatkan kelebihan. Mana pula Nabi benarkan kita tanam jenazah dalam kubur? Tidak dibenarkan tanam jenazah dalam kubur. Dan tuan-tuan kata tu Rasulullah SAW kubur dia kan dalam masjid. Tuan-tuan kena ingat, kubur Rasulullah tu bukan dalam masjid, dalam rumah dia. Kubur Rasulullah dalam rumah dia. Pasal rumah Rasulullah SAW berada di atabatul masjid. Atabah tu maknanya benduk tu, dia panggil tepi masjid, beranda masjid. Itulah dia rumah Rasulullah SAW. Jadi apabila Rasulullah SAW wafat, tuan-tuan, para sahabat berbeza pendapat. Ada sahabat kata tanam di luar, ada sahabat kata tanam situ. Kemudian ada sahabat kata, aku mendengar Rasulullah kata bila Nabi itu meninggal, ditanam tempat dia meninggal. Maka sahabat pun tarik katil, gali lubang bawah. Jadi Nabi itu ditanam di bawah katil dia sendiri. Dan ketika proses memandikan jenazah Nabi, tidak ada orang berani mencabut pakaian Nabi. Masa nak mandikan, kita tahulah tukang mandikan dia cabut pakaian supaya air tu rata semua sekali. Tapi bila mandikan jenazah Nabi, tak ada orang berani nak cabut, terlalu gerum kepada Nabi tu, nak cabut pun tak berani. Lepas tu bila selesai, dia disolatkan jenazah tu, bukan dibawa jenazah tu ke masjid dah. Seorang masuk sembahyang, rumah dia dalam rumah tu lah, masuk sembahyang, selesai semua sekali, lepas tu ditanam di dalam tu juga. Sebab itulah pada zaman itu, tuan-tuan, orang nak ziarah Nabi, bukan nak ziarah kubur Nabi, bukan senang. Sebab kubur dia tu duduk dalam bilik Aisyah radhiyallahu anha. Setelah Aisyah memberi kebenaran, baru boleh ziarah. Dan tuan-tuan kata ni hak ada ni kubur Nabi besar, apa kata itu berlaku pada abad ke-5 Hijrah. Berlaku pada abad ke-5 Hijrah apabila program pembesaran masjid. Jadi nak alih kubur Nabi tak mungkin, kekal begitu. Itu yang buatkan sebahagian daripada kubur ada dalam masjid di Madinah tu. Jadi kalau tuan-tuan sembahyang kan, dia kata dah, ulama kata elokkan sedaya mungkin menghadap ke kubur Nabi. Jangan letak, kecuali tak ada tempat nak buat warna dah. Tapi ini tuan-tuan tahu dah, sebahagian daripada orang-orang Maghribi berbuat alasan. Ada sebahagian mengarang kitab, karang kitab sunat membina masjid, sunat membina kubur dalam masjid. Allah, buat kitab sunat bina kubur dalam masjid. Ada pula sunat bina kubur dalam masjid. Di sana pasal apa? Buat alasan kan pasal Nabi tadi, nak kubur Nabi dalam masjid. Dia tak tengok sejarah kenapa jadi begitu. Ini sebenarnya, tuan-tuan, orang panggil tak ada adab, tidak ada adab. Seterusnya, dalam kita ziarah jangan keluar perkataan-perkataan yang tidak baik. Contohnya dalam ziarah tu, sementara orang ke bumi, kita pun duduk cakap tentang saham ni warna saham naik, cakap minyak, cakap buat minyak naik, minyak turun dah RM1.7 cakap sama-sama GST, demo daftar lagi GST kan, kita duduk cakap muda-muda begitu di kubur tu. Nak cakap GST balik rumah lah, bukan tak boleh cakap. Kubur tu tak ada adab, orang panggil tak ada adab. Sebab kita pergi tujuan nak ambil intibar. Perginya seorang pemimpin, perginya seorang wira, perginya seorang soleh, perginya seorang wali-wali Allah. Kita pun sedih memegang dia. Nak cari orang tokoh seperti dia bukan senang. Tuan-tuan. Jadi kita nak ambil intibar. Maknanya sekarang kita lewat sikit pada dia, maka kita berkesempatan buat amal soleh. Sebab itulah, tuan-tuan, antara dua orang yang mati, dia punya darjatnya macam langit dan bumi. Dua orang mati tu, waktu mati dulu, waktu mati kediang. Kalau mati kediang ni, dia punya darjatnya tinggi. Pasal apa tu? Pasal dia sempat melakukan amal soleh, dan amal soleh itu menepati sunnah Rasulullah SAW. Waktu mati dulu tak ada sempat, tak ada nak belajar. Waktu dia mati kediang, bezanya segi apa? Masa. Jadi kita rasa alhamdulillah, kita tengok dia mati dulu, alhamdulillah aku tak mati lagi. Memberi peluang pada aku untuk beramal soleh, itu tujuannya. Ni dah kita tengok sebab tengok butuh kayu. Itu yang menyebabkan sebab tengok putih khamat. Itu menyebabkan kita tidak berubah bila tengok kepada si mati tadi, tuan-tuan. Jadi jangan bercakap, dia panggil fala taqulu hajram, jangan cakap benda tak ada faedah atas masjid tu. Cakap demo anak berapa orang dah nikah mana, masuk hospital mana, karang boleh cakap masa balik karang boleh bercakap. Asal cakap benda tu sambil kita diam.
Tamat. Yang keduanya tuan, jangan memaki jenazah itu. Jenazah jangan duk kata Allah. Mati dia rasa lega kita. Dia kata kubur Allah lega. Ada tak jahat terus Datuk ni. Memang dia ada aspek jahat pada si mati itu, tapi Nabi tidak suruh kita sebut dan ungkit kembali kejahatannya. Ada kemungkinan dia tu jahat, tapi Allah Ta'ala ampunkan dosa. Kita mana tahu. Kita jangan, sebab itu Rasulullah buat gitu. SAW kata jangan kata benda bukan-bukan kepada si mati. La tasubbu al-amwat fa innahu qad amdau ila ma qaddamu. Jangan kamu caci orang yang telah mati kerana mereka telah menikmati apa yang telah mereka lakukan dulu. Ya, kalau dia buat jahat, dia sedang rasa benda kejahatan dia. Kalau dia buat baik, sedang rasa benda yang kebaikan yang dia buat. Jadi jangan cakap benda bukan-bukan tentang dia. Cuma orang kampung kita tuan-tuan, kan, setengah orang kampung kita apabila apa benda ni, orang tanya sama-sama kita, pulang mati dah. Kita pun kata, Allah, pulang tu soleh sungguh, orang yang baik, kuat sedekah, mudah digauli, mesra masyarakat. Ya. Semua orang kata gitu belaka. Maka hak itulah yang Nabi kata dalam hadis dia, kalau 3 orang mengatakan benda baik pada si mati, maka Nabi kata wajibat. Wajib orang tu masuk syurga. Tapi bukan sengaja direka. Macam kita sekarang ni lepas mayang, ma qaulukum fi hadzal mayyitah, fi hadzal mayyit. Apa pendapat anda tuan-tuan sekalian tentang mayat ini? Kita tak tahu benda duduk belakang. Baik. Kan? Bukan sengaja cipta. Nabi tak suruh tu, kita sengaja cipta. Khair. Kita kata tak? Ni orang daripada luahan hati dia. Kita tanya, mana Tok Syekh kita mati dah? Allah, orang baik sangat. Tak ada dia payahlah kitanya. Jumpa Pak Allah pula, Pak Allah kata Allah baik sungguh dia tu, buat sedekah. Jumpa Pak Mak pula, Pak Mak kata oh, baik sungguh. Kalau 3 orang kata gitu tuan-tuan, jawabnya ahli syurga lah orang yang berkenaan. Berbezalah di sebaliknya. Jumpa orang kata mana Pak Mak, oh bapak jahat tu mati dah. Lepas tu jumpa Pak Allah pula, bapak khianat tu mati dah. Jumpa Mak Limah kata menatang tu mati dah. 3 orang kata tuan-tuan, masuk neraka lah kawan tu. Apakah dia kata tu kerana dicipta? Dah luahan hati dia. Apa dia tak kata gitu? Hutang dia tak raya, mati kerah. Pada hutang dia tak raya, sunnah Rasulullah bereslah hutang dulu belum mati. Ni tak bayar hutang, ni tengok kawan tu mati, hutang aku tak bayar. Dah besar pula anak dia. Dan ada satu kes tuan-tuan, satu orang keluarga orang Melayu, dia berkawan dengan satu Cina. Dan Cina tu percaya pada orang Melayu tu, maka Cina tu beli tanah. Tapi oleh kerana undang-undang di Kedah ni tak membenarkan letak nama Cina, dia letak nama orang Melayu. Letak nama orang Melayu. Jadi orang Melayu ni tuan-tuan, silap dia tidak memberitahu kepada anak beranak dia bahawa tanah tu hak Cina, cuma tumpang letak nama dia. Akan datang bila ada peluang dari segi undang-undang longgar sikit, nak letak balik nama Cina tu. Tiba-tiba dia mati dulu. Bila mati dulu, tanah tu anak-anak buat saka lah, dia bagi sikit seorang. Jadi keluarga Cina tu mari, mana tanah aku ni? Mana ada tanahmu, tengok gerang lah, gerang nama ayah aku. Sudahlah tuan-tuan. Lagu mana ni? Kawan tu mati dah. Dah sakit kan? Kalau tanya Cina tu, Cina kata kacau lah. Ini tak boleh berlaku adil ni. Wala yajrimannakum syana'anu qaumin alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa. Kita kena berlaku adil walaupun orang tu tidak seagama dengan kita, walaupun dia pernah zalim dengan kita dulu, kita kena berlaku adil pada dia. Cina tak Cina pun, dia jiran kita, kena berlaku adil. Ini satu masalah. Jadi jangan duk caci nanti. Dan seterusnya tuan-tuan maksud sekalian, jangan antaranya meyakini dan mengiktikadkan bahawa si mati tu boleh keluar daripada kubur dan boleh membantu kita. Mungkin tuan-tuan tak faham yang saya sebut ni. Tapi kalau tuan-tuan pergi ke Mesir, tuan-tuan pergi ke Setengah Maghribi dan ke Yaman, Yaman, siapa ada di antara umat Islam di sana mengiktikadkan si mati itu, terutama wali ke nabi ke, dia boleh keluar daripada kubur. Maknanya kalau tuan-tuan pergi ke ayah, wahai wali Allah, tolonglah saya, anak saya nak bereksesi SPM ni, maka kita sebut bila-bila roh, kata dia roh nabi, roh wali tu mari tolong kita serta-merta. Ini satu ajaran yang sangat pelik lah ni. Dia panggil istirasah. Konon asalnya nak ambil berkat, dia jadi bahasa lain. Dia mengiktikad ke kawan tu boleh tolong. Sedangkan tuan-tuan, ketika Rasulullah SAW wafat dulu, Abu Bakar datang. Abu Bakar radhiyallahu anhu datang. Abu Bakar cium di antara 2 mata ni. Abu Bakar mata Rasulullah SAW. Abu Bakar kata, innaka mayyitun wa innahum mayyitun sum innakum yawmal qiyamati tub'atsun. Ada pula ayat lepas tu, Quran. Abu Bakar baca ayat tu, kamu telah pun mati sekarang ini. Kamu telah pun mati sekarang ini. Mereka nabi-nabi sebelum kamu juga telah pun mati. Dan kamu pada hari kiamat kelak baru dibangkitkan. Maknanya bangkit bila tuan-tuan?
Hari kiamat baru mati, baru bangkit. Jadi tak kira lah jasad ke roh tak akan kembali dah ke dunia ini. Sebab tu kalau tuan-tuan berselawat kan, berdasarkan riwayat yang sahih, Nabi tahu tak kita memberi salam dan bersalawat. Jadi dasar hadis sahih mengatakan apabila kita bersalawat dan kita memberi salam, Allah Ta'ala letak malaikat seorang kat kubur Nabi itu. Malaikat itu nyampaikan kepada Nabi, maka Nabi menjawab. Bukan direct Nabi dengar tu Nabi jawab, tak. Sebab itu dalam ayat tentang orang mati syahid disebut apa tu? Fahum inda rabbihim yurzakun. Orang mati syahid itu diberi rezeki, bukan dia cipta rezeki, bukan sandak dia lepas mati dia boleh keluar bagi jalan pergi pasar Khadijah tengok kedai Meding, bukan. Kita yang tolong dia, kita bantu dia, bukan dia tu. Dia tu diberi rezeki oleh Allah. Patut ayat tu, fahum inda rabbihim yurzakun. Nak tolong macam mana? Tapi di sana saya dengar seorang ceramah, seorang ulama juga daripada Yaman, dan saya tidak boleh terima pandangan itu. Kita hormat dia sebagai seorang ulama, tapi pandangan itu saya tak dapat nak terima. Apabila dia mengatakan dalam ceramahnya, mintalah dengan Nabi bila-bila masa saja, dia kata dia. Duduk sini, ya Rasulullah tolong saya, ya Rasulullah. Tahu tak tuan kesang daripada kenyataan ini? Sikit lagi anak kita hak malah kita anak dah masuk tuition, kita pakai ya Rasulullah, anak saya ni nak SPM, tolonglah biar berjaya, biar anak saya berjaya. Kerja malah. Negara kita mundur ni. Negara kita sebagian kita, ya Allah aku Malaysia ni nampak tak apa maju mana. Ya Rasulullah marilah majukan Malaysia. Jadi gitu sikit lagi. Dan sebelum itu tuan-tuan pernah berlaku di Iraq. Apabila Amerika Syarikat menyerang Iraq, sebahagian daripada umat Islam pergi ke kubur Syekh Abdul Qadir Jalani. Ya Syekh tolong kami, mereka sedang serang kami. Ya Syekh tolong kami, ya Badawi tolong kami. Tak tolong-tolong pun. Kalah Iraq, jatuh Iraq lepas tu, jatuh terus Iraq. Jatuh Iraq. Jadi bukan kerana kawan tu mari tolong. Tak, dia akan keluar bila? Hari kiamat besok. Tuan-tuan kata tu orang jumpa Nabi, jumpa mimpi. Hak mimpi itu memang sabit adalah jumpa Nabi, tapi pentafsirannya berbeza. Jumpa Nabi itu pentafsirannya berbeza. Mimpi jumpa Nabi itu betul ataupun tidak, diulah oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani. Orang mimpi jumpa Nabi, tuan-tuan, kalau sifat-sifat itu sama seperti yang kita belajar dalam hadis, maka betul lah. Cuma tengok bentuk Nabi yang kita jumpa. Kalau yang kita jumpa itu keadaan Nabi itu tidak jauh harah, orang panggil pakaian kita kata comok dan sebagainya, maka yang comok itu bukan Nabi, yang comok itu kita. Jumpa Nabi itu memang berlaku. Tapi masyarakat kita ni dia nak besarnya hak jumpa Nabi tu. Faham tak? Sahabat-sahabat Nabi dulu jumpa Nabi ke tak dia terima hadis? Sahabat Nabi dulu hak dia belajar ni jumpa Nabi tak? Memang bukan jumpa Nabi, duduk majlis Nabi. Dan dialah riwayatkan hadis ni. Di antara hadis riwayat apa? Afdaluz zikri la ilaha illallah, afdal zikri la ilallah. Sahabat hak duduk Nabi lama, tiba-tiba hak tadi didakwa jumpa Nabi sekejap je. Tuan-tuan nak mahal mana? Hak jumpa sekejap ke hak jumpa lama? Yang kedua, dalam kitab Ghayatul Amani yang dia sebut, dia kata begini, kalau betul Nabi ni mari dengan keadaan jaga, yaqadzah dia panggil. Ini orang sangat yaqadzah. Apabila berlaku yaqadzah ni berbahaya, tuan-tuan. Ada tuan-tuan cuba tengok setengah laman web. Dia kata apa? Dia boleh mendakwa, dia kata aku jumpa dengan Nabi secara jaga, dan Nabi telah mengarahkan setiap anggota kita mesti keluar belanja sekian-sekian untuk menguatkan gerakan kita. Senang-senang dia mendakwa jumpa Nabi, dia arah pengikut dia keluar 5,000 6,000 seorang untuk memastikan gerakan kita mantap. Betul kan yang jumpa tu Nabi? Yaqadzah sekarang tuan dia jadi satu isu dipermudah-mudahkan. Sebab tu bagi saya, dalam kajian yang saya buat, saya tak terima konsep yaqadzah ni. Kalau betul Nabi datang jaga lepas dia mati, kenapa dia tak datang jumpa anak dia Fatimah radhiyallahu anha? Sebab isu itu isu berat tu. Fatimah tuan-tuan jumpa dengan Sayyidina Abu Bakar, minta pengurusan harta di Fadak yang ditinggalkan oleh Nabi, bukan nak harta pusaka, pengurusan harta itu. Jadi sehingga kan bila dia minta, Abu Bakar membaca satu hadis mengatakan kami para Nabi la nuris, kami tidak mewarisi apa-apa. Fatimah pun balik 6 bulan lepas tu tak jumpa. Riwayat. Jadi maknanya isu ni dianggap sebagai isu besar. Kenapa Nabi tak menjelma dalam bentuk yaqadzah? Fatimah dah satu tutup lah, memang betul Abu Bakar kata tu. Kemudian berlaku peperangan antara Sayyidina Ali menantu Nabi lawan Muawiyah siapa dia tuan-tuan? Adik ipar Nabi SAW. Peperangan berlaku begitu hebat. Satu ahli-ahli sejarah mengatakan hampir 70,000 orang tuan-tuan terkorban dalam perang. Tangan manusia ni boleh diterbangkan oleh burung. Jatuh tangan tu di Madinah. Mereka hebat, berpuluh beratus kilometer perang tu sampai di situ. Perang berkecamuk begitu. Kenapa Nabi tidak muncul? Nabi kata jasa perang, tak betul belaka tu. Tiba-tiba yang kediang ni mendakwa boleh jumpa Nabi dan tidak cukup mendakwa. Dia kata Nabi ajar pula dia selawat begini. Nabi ajar Nabi bawa lah satu kitab. Kitab ni. Tentang bayang tak? Kalau Nabi bawa satu kitab, Nabi kita ajar kita. Dan kitab Al-Quran kita pakai ni lagu mana? Kitab Al-Quran kita pakai tu lagi mana?
Kan? Dan Nabi suruh tu mesti tak dapat tidak tertakluk pada hukum 5, wajib, mustahil, haram, sunat. Kan Nabi suruh nak amal tu sunat ke tak? Bagi orang yang pertahankan boleh jumpa tu, dia kata sunat. Jadi mana besar kita kata dia hak Nabi duk ajar sedia ada ni dengan hak Nabi beri dalam jaga tu. Yang ketiga, hak mari dalam jaga tu Nabi ke siapa? Sebab tu setengah orang yang terlalu ta'assub tuan, dia kata tidak mungkin kitab Ihya Ulumuddin salah. Tak mungkin salah kitab itu. Pasal apa? Kerana ketika Imam Ghazali mengarang kitab tu, Nabi duk cokoh sebelum. Nabi duduk cokoh, Nabi duduk bimbing. Sekarang Nabi tegur. Dan mana kalau Nabi tegur dah, mesti tidak ada hadis-hadis yang baik. Ini satu masalah besar lah. Dan ada pula yang keluar kenyataan kadal ihya yakuna Quran. Hampir-hampir kita Ihya Ulumuddin macam Quran. Ini melampau sangat tuan-tuan. Ihya Ulumuddin ni kitab yang sangat berkualiti, sangat baik. Tapi kitab itu dipenuhi dengan hadis-hadis yang lemah. Baik itu tuan-tuan baca dalam kitab Khulasat Tasanif, dalam majmuk Rasa'i Imam Ghazali menceritakan bagaimana dia mengambil manfaat daripada seorang ulama hadis yang datang daripada luar ke kampung dia belajar hadis Bukhari dan Muslim, dan dia mati dalam keadaan Bukhari Muslim atas dada dia. Sebab itu sebagian ulama kata seandainya Imam Ghazali berjaya mengkhatamkan Bukhari Muslim, mungkin cara dia karang kitab selepas itu berbeza. Sebelum tu dia berbeza, dia bakal muak dalam kitab tu. Dan kita perhatikan dari segi ilmu jarah wa ta'dil memang banyaklah hadis-hadis. Antaranya ada sebahagian kajian dibuat di Madinah, mendapati dekat-dekat 400 tuan-tuan hadis-hadis yang tidak kuat ada di dalam kitab Ihya. Kemudian orang yang tak boleh terima, dia nafi. Dia kata tak mungkin Imam Ghazali masa dia nak karang tu dah pastikan sahih belaka dah. Jadi tuan-tuan kena bayanglah, sahih ni mesti mengikut sistem hadis. Dia tidak boleh mengikut mimpi. Hadis ni tak sahih, kita mimpi jumpa Nabi, sahih lah. Mensahihkan hadis menggunakan pendekatan jumpa Nabi, tuan-tuan berat. Yang kedua, betul ke yang jumpa tu Nabi? Itu masalah. Rata-rata sekarang kalau tuan-tuan pergi Maghribi, jadi fenomena biasa, jatuh barang sikit, ya wali Allah, jatuh barang sikit, ya Fatimah. Mana ya Allah ni? Jatuh barang, ya wali Allah. Jatuh ni, ya Fatimah. Orang perempuan nak beranak, ya Fatimah. Orang perempuan nak beranak panggil nama Fatimah. Apa nak sebut ya Allah? Itu tuan-tuan, bila kita dah biasa sangat sebut nama wali-wali dengan tujuan tawassul, jadi gitu. Jadi hak biasa. Nama ya Allah, ya Rahman, ya Rahim tak ada, tak keluar. Walillahil asmaul husna fad'uuhu biha. Kan Tuhan tu punya nama-nama yang baik, berdoalah. Dah. Sebut wali. Sebab tu Syekh Taqiyuddin Hilali tuan-tuan, akhir kali saya sebut sebelum kesimpulan, Syekh Taqiyuddin ni adalah syekh besar dalam tarekat Tijaniyah. Dan saya ada terjemah buku tarekat Tijaniyah, ada dijual di SMO kita ni. Beliau adalah syekh tarekat besar, tarekat Tijaniyah. Masa dia dalam tarekat itu, beliau kata tawassul menjadi perkara biasa. Sehingga kan unta dia terlepas, dia panggil nama Sidi Pulang, wahai Sidi Pulang bin Pulang, unta aku terlepas, tolong berhentikan unta. Dia pun kejar unta tu, siapa dekat unta tu lagi. Dia pun kata, ya Sidi Pulang bin Pulang, unta hamba lepas no, hamba nak takat tak boleh ni, tolong hamba. Dia pun pergi dekat kawan tu lagi pula, ya Sidi Pulang bin Pulang, tolong hamba. Jeng lah roh. Lalu pada situ dia mula memikirkan, tak mari-mari Sidi Pulang ni, unta tu mau lari, susah nak takat unta. Dia dah biasa. Dan ada lagi yang teruk tuan-tuan. Akhir ni sebagai akhir, tak ada akhir dah. Di Maghribi juga dia, saya sebut ni Maghribi juga, di antara diceritakan oleh Syekh Ahmad Zanzami. Syekh Ahmad Zanzami ini adalah merupakan anak kepada Syekh Sidi Al-Ghumari, seorang ahli hadis terkenal sebelah Afrika Utara tu, terutama Maghribi tu. Dia cerita tuan-tuan, nak ceritanya benda yang agak kurang wajar lah. Setengah, bukan saya kata semua, setengah tarekat sufi di sana, mereka ni dia panggil majlis simak. Majlis simak ni majlis nyanyi lah. Milih burdah dia, masa dia jalan rombongan dia berjalan, dia pun nyanyi. Nasyid-nasyid dia tu lah, dia nyanyi. Kalau tu pun melompat sana kemari, dia panggil nari. Berzikir sambil menari. Menari sana, menari sini, menari sana. Tiba-tiba Tok Syekh duduk atas keldar tu, keldar dia tu akak ekor nak berak. Dia akak ekor, dia nak berak, tanda nak buang air besar. Maka anak murid tengah zikir menari ni, dun tengok akak ekor, kejar lalu. Kejar, ambil selendang, tadah kawan tu, sedah kat unta dia punya keldai tu melepas sama sekali. Dia pun ambil keldai tu, ambil tahid tu, letak pialang. Tuan-tuan sekalian, inilah tahid keldai tuan Syekh Fadilatul Syekh Pulang bin Pulang, sangat berkat tahid ini. Dia orang-orang ramai pun menyaksikan, orang ramai menyaksikan majlis tarian tu, tahu dibeli sikit seorang licing tahid keldai tuan-tuan.
bimbang juga kita bimbang aku berlaku di Kelantan dia. Tarik keldar orang beli licin. Senyum tak Syekh berapa ribu boh. Oh, takkanlah etikot hormat pada Syekh tarik keldar lebih mulia. Kan mai tadah kita beratlah. Maknanya kalau tuan-tuan mari kita jemput ustaz-ustaz kita nampak orang hebat-hebat sikit, dia dah bahasa nak buang besar. Ustaz tak lagi. Dah lagi kita dah. Sini sudah kita nak tadah. Jeng lah. Waktu tu jual pasal Khadijah. Jeng Orang tanya ni najis apa? Najis Syekh Fulan bin Fulan sangat berkat. Jadi gitu tuan-tuan ya. Sebab tu kita kata bila kita nak lawan musuhnya. Sebab musabak kita dah ambil. Sebab musabak tak ada. Akhirnya kita kalah dengan tahlil dan khurafat. Sebab tu ketika Nabi menjatuhkan Rum dan Parsi tentang baca sejarah Rum dan Parsi. Macam mana Nabi didik daripada awal. Zaman Abu Bakar, zaman Umar jatuh. Tapi Nabi buat plan nak jatuhkan Rum Parsi pada awal. Sampai kepada Abu Bakar, sampai kepada Umar zaman dia jatuh Rum dan Parsi. Masa Rum dan Parsi itu jatuh, macam mana situasi? Negara itu penuh dengan khurafat. Tok Bomo dipanggil. Macam mana nak lawan tentera Islam hak mari ni, bakal pedang ni, berjuang mati-matian. Kita pakai Tok Bomo. Lenin kita pula balik. Mereka mari kita barang Tok Bomo. Tok Bomo warna lawan mereka. Allah sakit sungguh. Kita ambil watak-watak kerajaan yang berlaku pada kerajaan Rum dan Parsi. Itulah sebahagian daripada adat ya. Dan begitulah muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Sebahagian ni kalau nak rojok secara panjang lebar boleh dirojok dalam kitab, ada sekitab baru tajuk dia Sahih Tazkirah. Sahih Tazkirah tu karangan Imam Qurtubi. Ada lagi kitab baru. Ada orang yang mentasahihkan hadis tu, maka sebut kitab baru nama dia Sahih Tazkirah oleh Al-Imam Qurtubi. Molek dibaca di masjid kita tuan-tuan, mudah-mudahan kita dapat ambil manfaat. Dan begitulah caranya kita ziarah. Jadi nampak cantiknya agama kita ketika mana kita ziarah pada orang-orang yang telah meninggal dunia. Jadi sekadar itu sajalah ulasan saya. Minta maaf, minta ampun tuan-tuan kalau sekiranya mengambil masa. Sebab saya pun di Terengganu ni tak biasa sampai pukul 8 biasa lepas subuh kalau kita ceramah lepas subuh tak ada orang cakap habis entah mana ala tak tahu. Anu bekan asyik dagang, anu bekan asyik kerabu, anu bahan reti khamat ngata kawah dia lagi. Tinggal 4 orang, Tok Imam, Tok Bilal, 2 orang ahli jemaah. Nampak tuan-tuan ni gagah sebut. Saya tanya penganjur tadi, wah ni ada dak orang boh. Kadang ceramah ke jing susah kita. Dah orang lari dah jing cokoh tu 2 orang. Tapi alhamdulillah atas kerjasama tuan-tuan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, begitulah dia ada adab. Mudah-mudahan yang penting bagi kita amal. Itulah yang paling besar sekali. Nilai amalan itu sesuatu yang sangat besar. Dan jangan berputus asa tuan-tuan dalam beramal. Dan saya akhiri dengan hadis riwayat Abu Daud. Di riwayat Abu Daud ini menjelaskan di zaman kaum Bani Israel dahulu ada 2 orang laki-laki. 1 orang ahli maksiat, 1 orang ahli ibadat. Ahli ibadat tu menegur ahli maksiat tu, berhentilah buat maksiat, janganlah. Hadis ni statusnya sahih. Jangan buat maksiat gini. Sampai satu ketika hak buat ibadat tu kata pada hak buat maksiat tu. Dia kata apa? Allah Taala tidak akan mengampunkan dosa kamu. Yang kedua, kalau kamu mati masuk neraka. Kemudian dua-dua mati. Setelah mati Allah Taala masukkan ahli maksiat ke dalam syurga, yang hak buat ibadat tu ke dalam neraka. Pasal apa jadi gitu tuan-tuan? Jangan pula tuan-tuan salah faham cerita saya tadi. Oh, ustaz gitu dah, buat maksiat masuk syurga dah. Buat maksiat masuk syurga, buat ibadat masuk neraka. Malah aku masjid. Jangan tak buat kesimpulan gitu. Hadis ni cerita bab lain. Pertama, orang tu walaupun dia buat ibadat, dia buat 2 salah besar. Pertama, dia telah merampas kuasa Allah. Dia mengatakan bahawa Tuhan tak ampun. Macam mana dia tahu orang Tuhan tak ampun orang buat maksiat? Yang kedua, dia kata kawan tu masuk neraka. Macam mana dia tahu kawan tu masuk neraka? Kita tak tahu. Lepas tu yang 3 ahli ibadat tadi, kenapa Tuhan masukkan dia dalam syurga? Sebab dia taubat senyap-senyap. Sebab taubat ni tuan-tuan tak perlu kita istihad khalayak ramai. Kecuali kalau melibatkan harta awam. Kita ambil harta awam, tu kita bagi balik pada tuan dia. Tapi kalau senyap-senyap kita buat senyap-senyap, dak royak korang tuan-tuan, jangan beritahu pada orang. Sebab tu sahabat Nabi dulu, apabila mereka tidak ada dalam mereka awal sembahyang Jumaat tuan-tuan, ada sahabat Nabi tak sembahyang Jumaat. Mereka awal pensyaratan sembahyang Jumaat, ada sahabat yang tidak sempat sembahyang Jumaat. Kemudian bila dia orang balik, dia tengok orang balik, maka sahabat tadi terasa sangat malu, dia sembunyi di balik pokok tamar. Sembunyi tu tak. Artinya nak ayatnya, kita kalau buat maksiat jangan sebut pada orang. Ada kemungkinan kalau kita taubat, Allah Taala ampunkan dosa kita. Kullu ummati mu'afa illal mujahirun, disebut dalam hadis. Hadis ini sahih. Setiap umatku akan dimaafkan. Dalam hadis tu, hadis riwayat Tirmizi ni. Setiap umatku dimaafkan kecuali yang terang-terang melakukan kemaksiatan. Apa dia? Iaitu orang yang pada asalnya buat maksiat senyap-senyap. Bangun pagi dia cerita pada orang pula, malam aku buat gini, malam aku buat gini. Jeng terus lah. Ini kejengan lah.
Berat tu lah. Kalau dia buat maksiat je senyap-senyap, tahu masa dia kerja kerajaan dulu dia minta taubat, ada kemungkinan Allah Taala ampunkan dosa dia. Hendak berbangga pula, dahlah ragu orang, cerita ke orang pula. Jangan jadi sekadar itu saja, mudah-mudahan kita dapat manfaat. Wallahu alam. Qul qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum. Soalan. Silakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berhenti dulu setakat tu kalau ada soalan. Menanang pelepah tamak, pelepah tamak yang Nabi tanam. Bila berlaku Nabi berjalan-jalan, tiba-tiba Nabi bertemu dengan dua kubur. Satu kubur tu penghuninya sedang diazab, satu diazab kerana namimah. Namimah ni kerana melaga-lagakan orang lah. Yang kedua kerana tak istibrak, mana kecing tak bersih, maka dua-dua tu disiksa. Nabi berjalan, maka Nabi ambil pelepah tamak, belah dua, ambil letak di situ. Maka Nabi kata selagi mana pelepah tamak ni hijau gini, maka dia dapat membantu ahli kubur. Riwayat hadis ni pertama ditafsirkan oleh ulama hadis, tuan-tuan. Pertama, kalau tertorojok dalam ilmu ulah hadis dia kata Nabi hanya meletak pelepah tamar. Ulama yang faham hadis ni dua grup. Pertama, satu grup kata begini, bila Nabi letak pelepah tamar atas kubur tu, dia tanya Nabi buat tak selepas itu. Dia kata Nabi tidak pernah buat selepas itu. Nabi letak sekali tu, hal lain Nabi tak buat, tak pernah buat. Lepas tu Nabi tak pernah buat. Bahasa segeruk ulama. Jadi oleh kerana Nabi tak pernah buat, maka tak perlulah kita letak satu binatang khusus, dua cacang ke, satu sudah memadai sebagai tanda saja. Kemudian grup ulama hak faham tadi, dia kata tidak, sebab Nabi ada cacok. Bila Nabi cacok, kita buatlah, zahirnya menunjukkan baginda cacok kat situ. Jadi kita buatlah, terutama sekali pokok ke pelepah tamak, selagi mana dia menghijau, maka dia dapat membantu. Syekh Atiyah Saqar, tuan-tuan, dia kata senangnya beginilah. Tanam pokok lah seperti kubur tu, tepi kubur tu, dengan tanam pokok tu, maka pokok ni dia wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdih. Tak ada sesuatu di muka bumi melainkan bertasbih pada Allah. Tasbih pokok tu akan dapat membantu kepada si mati. Jadi senang, tuan. Dan yang mengikut sunnah, yang lebih menepati sunnahnya macam mana? Kita ikut bahan Zat Syafi'i lah. Kita baca dalam kitab tu, fiqh muyassar, fiqh mahajir, apa dia kata? Ditanam jenazah, letak ada batu sebagai satu tanda, tanda je. Pokok tu sebagai tu. Kemudian buah kalung bunga tak ada. Ambil bunga buah atas kubur, siram pokok bunga atas kubur tu. Ini acara-acara yang memang tidak ada dalam Islam. Buah kalung bunga, buah macam-macam atas kubur tu tak ada. Kalau tuan-tuan pergi India lagi teruk. Cuba tanya pelajar kita pergi India, atas kubur tu je buah kenapa? Bunga macam-macam meseng. Ada kat jemaah tabligh, satu pusat kat apa-apa dengan jemaah tabligh, ada satu kubur wali di situ. Yang bubuh atas kubur tu macam-macam meseng kan. Itu tak ada. Kubur bukan untuk dihiasi. Kubur tu ada manfaat. Satu soalan yang sangat baik. Ada soalan lain? Sila. Assalamualaikum. Soalan saya pertama itu, saya Ustaz kata bila kita membumikan mayat supaya tak ada kecek fosil, dia buat tahlil kat kubur. Itu yang pertama. Lepas tu tempat kita ni ada pelindung kubur tu, ada kau boleh duduk atas pelindung tu untuk doa ke apa ke, bukan duduk atas kubur. Ada kubur, ada kubur orang yang ada. Itu soalan yang kita. Soalan yang Tuan Haji kita tanya, maknanya daripada kita berbuah kosong-kosong, kita nak tahlil. Dalam hadis tadi dia kata fala taqulu hajran, jangan kamu kata benda yang bukan-bukan, jangan ucapkan benda-benda bukan atas kubur. Maknanya apa sahaja perkara yang bukan-bukan, termasuk semua faktor saya sebut tadi, jangan dibuatlah. Yang kedua, masalah tahlil ni, tahlil atas kubur. Tahlil atas kubur. Jadi masyarakat kita ni memang biasalah buat tahlil atas kubur. Siap upah lagi buat maribeh. Siap kali dia pakej tahlil atas kubur dia panggil. Kalau tempat Negeri Sembilang tu di Sepadang antara Pahang tu, sesengah pondok tu nak membangunkan pondok dia menggunakan dana daripada tahlil ni lah. Dia pergi BT sekali tahlil, sekali dengan pakej dia semua 4,000 setengah. Adalah di sana. Jadi sekarang isu yang berlakunya ialah boleh tak kita tahlil sementara daripada duk cakap kosong, kita nak tahlil. Jadi itu saya kata tadi, mengikut sunnah Rasulullah SAW, saya tidak jumpalah hadis yang bila setelah diselesai ke bumi jenazah itu maka Rasulullah kata okey bertahlilah untuk bantu si mati. Tidak. Yang adanya Rasulullah kata istaghfiru li akhikum fa innahu yus'alan. Mohon ampunlah untuk saudaramu, Rasulullah kata.
Mohon ampunlah untuk saudaramu kerana sekarang dia sedang disoal. Sedang disoal. Itu saja. Jadi kalau tuan-tuan kata ini jawapan saya, ini berdasarkan kajian saya kata. Jadi kalau tuan-tuan nak buat tu serah pada tuan-tuan lah. Hak saya jawab hak ni lah. Kita menepati sunnah. Kalau tuan-tuan tak nak pakai tak ada masalah bagi saya. Ini kita jawab berdasarkan merupakan amalan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika menguburkan jenazah. Dan tahlil itu sendiri kajian saya tuan-tuan. Tahlil ini sebenarnya dia sabit dengan mimpi. Mimpi daripada ulama Yaman pada abad yang keempat. Ulama tu mimpi. Maka dia beritahu satu keluarga. Keluarga tu bacalah. Kaedah mimpi tu tuan bila baca untuk keluarga tu sajalah. Dia panggil istiqnah saja, bukan untuk berhujah. Untuk orang lain tidak. Tapi sekarang ni dok. Dalam masyarakat kita kalau dakwah tahlil tu jadi isu besar learning. Jadi isu besar. Kadang-kadang jadi masa muka, jadi tak tegur siapa, macam-macam peseng. Jadi perlulah bagi saya lah kita hidupkan sunnah, jelaskan kepada dia. Buat benda ni sepakati oleh ulama yang boleh kita bantu. Tujuan kita nak tahlil tu, kita nak tu kenapa tuan-tuan? Jadi moleknya orang ke bumi tu imam ke siapa? Bangun tuan-tuan sekalian, bangun. Doa untuk si mati. Doa. Jadi dengan cara tu kita penuhkan doa. Doa tak ada masalah. Jadi kita penuhkan doa. Lepas tu masing-masing nak baca Quran sambil jalan balik, bacalah. Dah diahkan kepada si mati, tidak fokus kepada atas kubur saja. Itu saya kata lebih menepati sunnah. Adapun kalau tuan-tuan nak teruskan amal biasa-biasa itu bukan tanggungjawab saya dah. Kita jelas sunnahnya begitu. Dari segi sunnah Rasulullah SAW-nya dudukannya begitu. Yang kedua tadi soalan mengenai duduk. Tak ada masalah sebab ada hadis duduk. Jadi duduk di situ bukan duduk atas kubur, duduk di celah tepi. Celah tepi. Orang kita sekarang kadang-kadang dia buat, dia panggil 4 segi tu kepuk ke benda, besi dah, batu dah. Duduk atas tu tak boleh. Tapi duduk tepi dia, kita duduk tengah buh-buh tika celah tu untuk urusan jangan sementara nunggu bahasa ada orang akik pinggang, tak ada masalah. Itu tidak jadi masalah. Itulah yang dimaksudkan sebagai duduk atas kubur oleh ulama-ulama hadis. Jadi dua geruk hadis, geruk larang duduk atas kubur, geruk yang membenarkan. Kalau kita cek sebenarnya yang membenarkan tu sebenarnya fokus kepada celah-celah kubur, atas kubur memang tak boleh. Tu soalan saya, jawapan saya. Terima kasih. Ya. Pernah dibicarakan bahawa apabila dalam kematian, bila kita baru dia tak takut-takut kaki berjalan. Jadi orang ini ada apa? Kita boleh berhubung dengan macam mana tak tahu? Mendengar tepuk kaki orang yang hidup oleh si mati memang sabit dengan hadis lah. Hadis tu memang sahih lah, betul dah. Mendengar tepuk kaki dengan tolong dia lain. Sekarang ni orang guna hadis ni, orang guna hadis ni kalau di Mesir, di Maghribi, di sebelah-sebelah sana, dia guna hadis ni lah untuk minta tolong dengan si mati. Sebab dia kata dia dengar. Bila dia dengar, dia boleh tolong. Sedangkan hadis ni cerita dengar saja. Dengar nak jawab tak boleh. Hanya gitu, dia dengar saja. Dia dengar lah. Dia dengar. Dia panggil tapak kaki orang jalan atas dia dengar. Tapi dia nak jawab tak boleh. Dia nak tolong tak boleh. Sebab tu ketika mana Sayyidina Umar radhiyallahu anhu bercakap dengan orang-orang Quraisy yang mati, dibuang dalam telaga buruk di lembah Badar. Buang di situ. Buang itu bila Nabi cakap, Sayyidina Umar tanya, "Ya Rasulullah, mereka dengar ke?" Ya, mereka dengar, tapi mereka tak boleh nak jawab. Apa tak? Jadi dari segi mendengar memang dia dengar lah. Tapi nak jawab tak boleh. Nak minta tolong dia tak boleh. Sekarang ni orang ni bukan faham hadis yang Tuan Haji kita tadi, bukan setakat je dengar. Kalau dengar tak apa. Kalau soalan tanya apakah orang kubur mendengar, berdasarkan hadis tadi dia dengar, gitu. Tapi soalan lain tanya, apakah oleh kerana dia dengar kita boleh minta tolong dengan dia? Itu tak boleh. Antara dengar lain. Sebenarnya hadis itu nak menggambarkan kepada kita bila dah mati tuan-tuan, kita hanya dengar dah. Bila dengar ni nak minta tolong tak boleh. Itu satu keinsafan bagi orang hidup. Dah kita dengar, dah pada masa itu kita bergantung sepenuhnya pada amalan kita. Tak boleh dah nak kata. Kecuali kalau orang hidup tu sedar dia atarlah kita. Kebajikan yang kita dah buat dulu atar. Ilmu yang kita ajar dulu siapa kat kita. Tu sesalah. Tapi sekarang ni betul Tuan Haji, soalan tu memang bagus. Kalau sebelah sana digunakan hadis ni untuk nak minta apa? Nak minta doa daripada si mati itu. Dan satu lagi hadis yang mengatakan amalan umat Islam itu akan dibentangkan kepada Nabi. Nabi kata, kalau aku tengok amalan kamu buat baik, aku bergembira. Kalau amalan kamu buruk, aku mohon ampun pada Allah. Kenapa hadis ni tak? Maknanya faham tak? Jadi ulama yang ulah hadis dia kata pertama amalan tu dibentangkan. Hadis ni pertama saya nilai lah setakat saya kaji. Pertama dia tak rock. Hadis ni lemah. Nak jadi hujah tak boleh. Tapi bagi ulama nak pakas juga dia kata, kita tengok hadis ni. Pertama dibentangkan kepada Nabi. Nabi minta betang ke? Tak, dibentang kepada Nabi. Nabi minta apa? Jadi siapa Nabi ampun kita tak tahu.
Yang kedua, orang gunakan hadis ni juga tadi nak minta doa dengan Nabi ni lah, nak minta tawasul terus direct dengan Nabi. Pasal Nabi tu dengar. Tak, itu khususiah untuk Nabi saja. Dan kita tidak tahu bentuk dia macam mana. Itu kita tak tahu bentuk dia macam mana. Jadilah begitulah jawapan saya, seringkas saja dia. Ada soalan lain? Ya. Doa selepas solat. Doa selepas solat begini tuan-tuan. Kalau kita rujuk dalam kitab Sahih Fiqh Sunnah, amalan biasalah, yang amalan kita lepas kita sembahyang, kita doa. Maka di sana ada sekelompok ulama yang kata boleh doa, tak ada masalah lah. Sebab ambil sabit doa tadi, Nabi suruh doa tu. Jadi doa di masjid, doa di mana-mana untuk semati, tak ada masalah. Satu golongan lagi kata doa tidak berlaku dah, pasal masa kita sembahyang kita doa dah. Masa sembahyang fa akhir Allahumma la tahrimna ajrahu wa firna wa lahu wa li ikhwanihi, kita bacalah Allahumma fir lahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu, kita bacalah doa. Setelah selesai sembahyang, selesai. Tak adalah doa. Lepas tu kalau tuan-tuan pergi ke Mekah, ya mana ada doa-doa gitu. Dia tak ada, sudah sembahyang tunggu. Sudah sembahyang sudah. Tapi budaya Melayu kita doa lagi. Saya tak menafikan tuan-tuan, bahagian ulama membenarkan kita berdoa. Tapi doa tu biarlah molek lah. Doa tu biar doa. Terutama sekali kalau sekiranya yang berdoa itu adalah anak dia sendiri, kaum kerabat dia sendiri, boleh, tak ada masalah. Jadi ada dua pendekatan yang boleh dibuat berdasarkan hadis tadi. Wallahu a'lam. Ya. Perlu dengan siram air selepas daripada mayat dibumikan. Ya. Ada satu sunnah Nabi. Nak jawab soalan Tuan Haji tadi, saya suka merujuk sebab saya memang duk buat ringkasan beberapa kitab sekarang dengan merujuk pada kitab Fiqh Muyassar Al-Mazhab Imam Syafi'i. Dalam kitab itu dia kata digalakkan bila sudah kebumian itu siram air. Saya cuba tengok ni hadis tu. Hadis tu memang hadis sungguh. Ada hadis yang Rasulullah telah menyirang air apabila anaknya Ibrahim. Anak dia Ibrahim nak kecil tu, hasil hidup dengan Maryam Kibtiyah meninggal. Bila dia mati Rasulullah siram air sambil nangis. Tetapi siram air itu hadisnya dhaif. Hadisnya dhaif. Maknanya status hadis dhaif ni tuan-tuan, kalau nak buat hujah tak ada. Cuma kalau dia nak beramal untuk peribadi sendiri, orang balik belakang kita siram-siram. Yang kedua, ada juga fuqaha bincangkan siram tu tujuannya memantakkan tanah tu, nak kukuhkan tanah tu. Baru-baru ni satu pengkuburan jenazah berlaku di negeri Terengganu kan, tengah-tengah ke bumi kan, biasa orang kita kan turun. Kan kita turun, kita nak cabut tali ke apa kan, kita turun, lepas turun tu itulah tanah. Jadi ada seorang tok guru kata harang masuk dalam kubur. Tok tu kata, jadi orang tengah duduk gali kubur, duduk dalam tengah tu pum lopak kata habis. Bagi saya biar selesai dulu. Dia turun tu dia nak cabut punya tali kan, lepas tu tutupkan dia, lepas tu buh pasir sikit, barulah naik atas, lepas tu kita gedung. Yang jadi kurang ajar sikitnya apabila kita pijok nyata, tu memang ketara, tu yang tak bagusnya kan. Patut kita turun, kita duduk tepi sana, kita duduk tepi ni urusan untuk nak cabut ni. Kalau tidak cabut mana kalau tak turun. Lepas tu barulah satu gupar tanah masuk, tanah kubur tu lah, kita masuk sikit selesai. Cuma kalau kita janja atas dia, nampak kurang adat sikit dengan si mati tu, duduk tepi lah, cuma nak kemas tanah je sekat tu. Tapi tak boleh turun sama sekali, jeng kan, kawan turunkan dia dah nak buka mana, maka buh timbul gitu. Tu berat dah lalu lah. Turun dulu, settle jenazah tu, arwah kiblat dia, buh pasir semua sekali lah. Sebab kita sekarang pakai kanda, kalau Arab dia pakai lahak, buh tengah tu ke ataupun buh tepi, buh masuk dia, buh papas ke pinggir atas, settle, senang. Saya pernah menghadiri satu perkembangan jenazah satu masyarakat, bukan sini lah, dia sebelah-sebelah negeri Pahang ni. Dia tak pakai kanda, dia buat lahak dia. Saya cuba tanya dia, saya kata ni lahak lah. Lepas lahak ni kita buat macam ni. Saya nak tanya ustaz tu je, saya nak tanya je. Dia jadi marah kita. Kalau mu nak buat mana buat diri lah. Kita nak tanya macam mana cara, sebab kita tak biasa lahak. Sakit sungguh. Kita nak tanya ke pak kita biasakan dia. Jadi kita tak biasa lahak, kita nak tanya macam mana sistem lahak itu dibuat, digali situ. Dia jawab gitu. Mu bahasa pandai, mu buat diri lah. La ilaha illallah. Kita tanya macam mana lahak tu nak mayat nak buat, kita nak tahu pengalaman dia tu. Ni jeng boh. Jeng tu nak marah kita. Lain kita tanya, lain pula kita kena penampar. Ya, wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Nak tanya sikit. Ya, silakan. Kita digalakkan berziarah.
ziarah rumah-rumah itu bukan silaturahim, tapi ziarah kubur juga dekat mengumpulkan silaturahim. Yang kedua, sejak kita tidak akan doa pun semua yang terbaik. Walau yang jalan pun kita nak doakan saja. Dan ini terlibat dengan azab kubur. Kalau dia orang di azab kubur ini hingga ke hari kiamat. Bagaimana foto sejak langkah ular, macam-macam kita adalah doa itu boleh kita laksanakan tentang supaya dihindar daripada siksa kubur yang berbagai macam. Pertama sekali kita ziarah, memang betul lah kita ziarah sesama umat Islam ini, dia boleh mengeratkan silaturahim. Maka apakah dengan kerana kita ziarah kubur mengeratkan silaturahim dengan orang mati dah? Dia bukan membabit dari sudut mengeratkan silaturahim, tidak. Kita nak menghidupkan sunnah Rasulullah dari sudut membantu dan mendoa si mati tadilah. Jadi si mati ni kita tidak tahu tuan-tuan, walaupun dalam hidup dia tadi mungkin dia ada buat maksiat dan sebagainya, tapi kita nak memutuskan secara putus bahawa si mati sekarang sedang dia azab, kena suja'ul aqra' apa semua. Suja'ul aqra' ni tahu tak? Ular yang kepala botak. Dan ki apa tu? Ki harta. Hadis sahih menyebut membabitkan soal harta yang tidak dikeluarkan zakat satu kedahulu, maka Allah Ta'ala jelmakan dalam bentuk seekor ular kepala botak. Dan ular itu akan membelik, menggigit orang tu sendiri. Jadi ular tu siapa? Harta dia sendiri, bukan lain, harta dia sendiri yang dia tak keluar zakat. Jadi sekarang ni kalau kita nak bantu, jadi dalam sunnah Rasulullah disuruhnya kita berdoa, mudah-mudahan Allah Ta'ala ampunkan si mati. Itu je paling tinggi yang boleh kita buat. Tapi kalau kita nak confirm dengan sebab saya doa atau kubur ni maka tak kena azab, itu kita tidak tahu. Itu bukan kerja kita. Cuma kerja kita, Rasulullah kata pergi dan Rasulullah suruh minta ampun, mudah-mudahan doa kita itu menjadi sebahagian daripada penghapus dosa. Itu saja dah. Tapi kita nak confirm bahawa dengan sebab doa kita tadi dia tu, kita tidak tahu. Sebab tu tuan-tuan, bila kita sebut nama ulama kan kita sebut rahimahullah. Kalau tuan-tuan buka dalam kitab apa ni, kitab Syekh Daud Patani dia sebut, ada sebut nama ulama, kitab Furuk Masail, dia sebut nama ulama, dia sebut radhiyallahu an. Macam mana pula sebut radhiyallahu an? Itulah dia panggil harapan. Mana haruf kalau kita sebut ulama. Ulama tu sekarang mati dah. Kita kata Fulan, Syekh Fulan bin Fulan radhiyallahu anhu. Radhiyallahu anhu sahabat Nabi je, ada satu radhiyallahu anhu 3 kurung pertama tu susahlah. Kan? Dia mati dah nak radhiyallahu anhu mana? Jadi sebenarnya boleh kita kata radhiyallahu anhu, tetapi radhiyallahu tu berbentuk harapan. Mudah-mudahan Allah Ta'ala redha. Jadi maknanya sesiapa yang sebut radhiyallahu anhu rahimahullah dengan mengiktikadkan betul-betul Allah Ta'ala telah merahmati si mati ataupun melepaskan azab dan sebagainya, itu salah. Itu salah. Jadi kita nak sebut rahimahullah dalam ceramah tu, kita kena faham bagaimana boleh sebut. Artinya kita nak mengharapkan mudah-mudahan Allah Ta'ala merahmati si mati, menjaga si mati, menjaga orang hidup, meredai si mati sekat tu. Jangan diiktikadkan Allah Ta'ala memang dah redha. Salah. Itu tak kena. Kalau harapan tidak mengapa. Itu adalah jawapan saya. Terima kasih. Assalamualaikum. Kita tinggalkan untuk mengiringi jenazah tersebut yang sepatutnya. Tapi di Malaysia ini lepas mengiring jenazah tidak seperti di India ataupun di Mekah, dia buat bacaan ke. Jadi kita nak percaya kepada Ustaz, Doktor, bacaan ke kepada semati. InsyaAllah. Sebabnya di India di Mekah berbuat. Di Malaysia berbuat. Pembacaan talqin memang kebanyakan ulama di negara kita ni hak baca talqin dia merujuk kepada pandangan Ibn Salah dalam fatwa dia. Ibn Salah kata talqin itu sunat. Asalkan jenazah tu jenazah yang telah mukallaf memayit ke atas, maka disunatkan talqin. Dia adalah lafaz talqin tu. Tetapi setakat kajian saya tentang lafaz talqin tu, dari nak nilai dari segi satu hadis dah, satu hadisnya jawabnya hadisnya tak berapa kuat lah. Hadis tu tak berapa kuat nak jadi hujah. Cuma hadis tu statusnya dhaif. Tetapi dia ada satu sistem, lepas mati ni boleh atau tidak kita nak buat tazkirah atas kubur, supaya orang asal talqin tu tazkirah pada orang yang masih hidup. Ya, sebab kita ajar dia, kita ajar dia marabuka bila datang malaikat
munkar dan nakir, jangan kamu takut, dia juga manusia seperti kamu. Kita kata kepada dia, dia dengar, tapi dia tak boleh nak jawab. Tujuan kita kata gitu supaya orang yang hadir tu dengar. Dan kalau hak hadir tu 2 orang, apa dia nak dengar? Hak hadir tu 2 orang, tak ada yang nak dengar. Jadi sekarang ni tuan, saya sendiri amalan saya lah, setakat saya duk buat dalam masyarakat, saya tak buatlah talqin ni. Kita pergi, kita doa. Lepas tu kita tazkirah sikit tuan-tuan sekalian, pulang sudah pun pergi mendahului kita. Ambillah peluang ini untuk beramal soleh. Mungkin sehari 2 kita juga akan mengitu dia. Yang paling penting tazkirah tu. Maklumat nak sampai ke atas kubur, supaya memberi peringatan kepada orang ni. Kalau tak buat tak ada masalah. Memang sunnah Rasulullah memang tak buat. Cuma satu benda tuan-tuan, hak tak buat tu satu hal yang dia panggil uslubud dakwah. Kadang-kadang kita nak buat satu perubahan dalam masyarakat ni, nak buat secara mendadak ni kadangnya marah dorang, jadi lambat perubahan. Kita sakit kepalanya, jadi pelang-pelang. Saya dulu tuan-tuan balik Mesir, kita tengok semangat. Balik Mesir saya tengok orang kampung saya sembelih lembu, dia buat 8 bahagian. Bukan ke dalam hadis 7 kan, dalam hadis kan daging korban kan 7 bahagian, dia buat 8. Kita tengah semangat gitu. Balik baru 2 hari balik Mesir. Ni orang nak buat 8 ni, kerja habis orang. Ucap lesi. Dan kita tanya, berapa buat 8 ni? Ketok tak boleh nak jawab. Lama-lama bila kita tanya pasal, kita tanya gigi, akhirnya kita rasa silap pun. Aku kita tanya kasar-kasar gini. Aku tanya slow-slow lah. Lepas dia 3-4 hari tu kita tanya, tanya sikit dia jadi buat 8 ni lagu mana? Dia pun cerita. Dia kata, dia ni ustaz, bukan kita buat 8, kita buat 7. Kita buat 7 je. Cuma masa kita nak bagi daging, kita royak tuang lembu. Lembu demo ni boleh tak ui daging sikit atau tukar sembelih dah. Kita nak ui satu bahagian dia tukar sembelih, boleh tak? Demo nak ui hadiah, boleh tak? Dia kata tak apa lah. Kita ui hadiah dah. Jadi kesilapan dia ialah dia letak dalam sekelompok je, dapat macam lapang lah. Waktu bersuku lah raga tu. Jadi kita kata tuan lapang ni. Dan memang hasrat dia tu bagus, tapi jangan letak situ mengelirukan orang. Letak jauh-jauh sikit. Sudah tu batu bagi ya. Jadi kalau kita tengok, sudah. Satu masalah pula pada masyarakat kita. Jadi begitulah jawapan saya dah, cara ringkasnya. Mana? Tak apa dengar. Orang yang hidup ni sepatutnya berada di depan dia dua-dua. Dalam kitab dia panggil Sahih Fiqh Sunnah. Sahih Fiqh Sunnah ni dia kata yajuz fi amam wa yajuz fi wara. Boleh kut belakang, boleh kut depan pun boleh. Satu kelompok duduk depan, satu kelompok duduk belakang. Dalam kitab tu Sahih Fiqh Sunnah, Syekh Abu Ma'alim ni dia kata boleh belakang harus. Boleh belaka, dan itu adalah menepati sunnah belaka, tak ada masalah. Cuma yang dok sunnahnya setengah masyarakat kita dah buat. Baru jalan 2 langkah Al-Fatihah. Baru nak jalan 3 langkah Al-Fatihah. Kalau tekan miku tu berat Allah hula. Jadi baca hadah. Kan, jadi benda-benda seperti itu hasratnya bagus nak membantu si mati, tapi kalau boleh elokkanlah tuan-tuan, sebab tidak sabit dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jalan je dengan tak usah bercakap dan berjalan kaki. Kecuali orang-orang yang uzur, orang tua nak kenderaan, tak apalah waktu. Afdalnya saya ingat zaman saya budak-budak dulu, apabila berlaku kematian ni, kita berjujuk jalan kaki jiga batu. Lain ni ada lagi fenomena tu. Tak ada buh dalam kata hailak tu. Buh dalam hailak tu. Tak ada kerja kita. Sudah sampai rumah dah. Padahal kita berjelek kerja ke belakang. Jadi sunnah-sunnah Rasulullah tu nampaknya sudah pun terhakis. Sedangkan kita nak hantar dia, itulah saat kali terakhir kita hantar tuan-tuan, tak jumpa dah selepas tu. Kalau hak mati tu suami tak jumpa dengan isteri, tak jumpa dengan anak, tak jumpa sama-sama lah dengan masyarakat, akan jumpa hari kiamat besok lah. Dan dah satu riwayat mengatakan jumpa tu bila tuan-tuan? Jumpa hari kiamat, jumpa tengok saja. Aku tak boleh nak cakap dengan mu, tak boleh nak cakap dengan aku, masing-masing bawa hal. Dan jumpa mesra, saat mesra bila? Ibnu Jauzi kata apabila seseorang itu sudah pun berada di pintu syurga, dia sudah seberang, sudah mustaqim sampai pintu syurga tuan-tuan, belum masuk syurga, sedap ni, sedap ni. Baru teringat mana isteri saya. Isteri pula kata mana suami saya. Ni kata mana anak aku, ni mana kata sepupu aku, mana ni kata tok guru aku. Masing-masing ingat dah. Masa duduk pintu syurga nak masuk tu, ketika tunggu Nabi ketuk pintu syurga tu, malaikat buka, Nabi pun masuk. Sebab pintu syurga tu dia ada pengetuk dia. Ibnu Jauzi kata, Ibnu Qayyim kata, Nabi manusia pertama, kerana benda tu sabit dalam hadis.
Yang mengetuk pintu syurga itu dibuka. Saat itulah tuan-tuan, saat barulah kita ingat mana anak aku, mana suami aku. Pada mahsyar jumpa, tak boleh nak kata apa. Kan? Pasal sibuk macam tuan lah. Sibuk meniaga ikan. Kan? Kita tanya mak apa khabar? Kita tak telefon orang ni ikan berapa kilo, Thailand. Tak boleh masuk dak Tok Bali. Dia cakap dengan orang sibuk. Sibuk yang akan jadi gitu. Itulah dia suasana fenomena di padang mahsyar. Wallahu a'lam. Soalan saya itu, bila kematian suami, adakah boleh isteri tuturkan dengan jenazah untuk hukum dia? Dan bila suami mati, dia menempatkan untuk tak boleh keluar mana-mana selama beberapa bulan. Adakah hukum dia? Suami, isteri mengikuti suami. Setelah suami mati, isteri menyusul kat belakang ke. Jadi kita tahu apabila berlaku saja kematian, maka isteri beredah, dan dalam edah ni tidak dibenarkan keluar, tidak dibenarkan keluar sebenarnya. Tidak dibenarkan keluar melainkan habis edah, kecuali keluar itu ada hajat semata-mata. Dalam kitab Asbahun Nazair dia kata boleh keluar kalau ada hajat. Persoalannya, apakah kita pergi kubur suami kita itu ada hajat? Ada hajat ke? Apakah itu dikatakan sebagai hajat? Jawabnya tak dikatakan sebagai hajat. Lebih afdal lah dia tak ikut, dia duduk rumah saja. Sebab muslimat kita dulu dia tak ikut, duduk rumahnya. Hak saya bincang tadi ziarah biasa. Masa-masa biasa ni kita nak nyusul ni masa dalam edah. Sebab tu sekarang tuan-tuan kita ada buat kajian di Unizah. Memang kita buat kajian tentang ihdath. Ada anak murid saya buat kajian tentang bergabung. Terlalu ramai orang Melayu kita tak faham apa itu bergabung masa edah. Tak faham, dia tak faham. Maka dia keluar kata rawa apa semua. Kalau dia ada hajat kerana dua kerja tak ada orang tanggung, tak apa. Ni dok. Jangan kita tahu memang tak boleh keluar, menghormati suami kita tu. Itu memang betul lah soalan haji kita. Sepatutnya tak boleh keluar, tapi masyarakat kita dah jadi bahasa lain. Sepatutnya gitulah, tak boleh keluar. Kalau dia ada hajat, dia keluar tu kerana ada hajat, tu tidak jadi masalah. Itu jawapan saya secara ringkas dia. Wallahu a'lam. Jadi ada nampak isyarat daripada Tuan Haji kita untuk kita bersiap sedia untuk nak sembahyang jenazah. Sembahyang jenazah untuk guru kita pukul 10 lebih lah. Rasa jeng hari ni pada pagi awal ni. Jadi sekadar itu sajalah. Terima kasih kepada semua kerjasama tuan-tuan puan-puan sekalian. Mudah-mudahan Allah Ta'ala merahmati tuan-tuan sekalian. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.